Kita masih ini membicarakan ini tentang syarat-syarat yang qasar. Syarat-syarat qasar. Maka minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan di manakah bermulanya safar. Ini yang saya draw ini minggu lepas ini di whiteboard. Bila bermulanya safar. Maka penulis ini dia mengatakan, lihat kepada keadaan orang yang nak musafir, sama ada negerinya ataupun kampungnya, ada sur ataupun tidak ada sur. Apa yang dimaksudkan dengan sur, wahai jemaah sekalian? Sur ini maksudnya tembok. Kampungnya ada sur ke tidak ada sur? Kalau ada sur, Masya Allah, senang. Apabila dia keluar daripada tembok kampungnya, maka dia sudah dikirakan sebagai musafir. Jadi saya memberikan misal seperti Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis sampai hari ini kan kita pergi, Baitul Maqdis ini daripada awal hingga ke akhir dikelilingi oleh tembok. Kalau nak lihat, bolehlah lihat banyak gambar-gambar yang dekat internet dan sebagainya. Kita lihat Baitul Maqdis, kita akan lihat temboknya, dan tembok ini merupakan tembok yang lama daripada dulu. Wallahu a'lam, ini berapa, mungkin lebih daripada 1000 tahun. Jadi ini kalau kita pergi Baitul Maqdis, mereka mengatakan ini the old city, Jerusalem old city. Sebab mereka ada new city dengan old city. Old city yang dimaksudkan dalam sur. Jadi kalau satu orang yang di Palestin misalnya tinggal yang di dalam Baitul Maqdis dan dia di dalam kawasan tembok, maka apabila dia keluar daripada tembok tersebut, maka sudah bermula safarnya. Bila kita mengatakan sudah bermula safarnya, kalau destinasinya lebih daripada 2 marhalah, dia sudah boleh melakukan jamak qasar, betul ke tidak? Dia sudah, bila yang dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar apabila dia keluar daripada tembok. Apabila dia keluar daripada tembok. Ini adalah situasi yang pertama. Tapi kalau negerinya tidak ada tembok, seperti kebanyakan di negeri dan kebanyakan kampung ini pada hari ini, maka bagaimana dia menentukan awal safar? Dia adalah rumah yang terakhir daripada kampung tersebut ataupun bandar tersebut. Jadi apabila dia keluar daripada kawasan perumahan, dia sudah musafir. Jadi saya rasa tidak ada masalah, ya, kita boleh faham insya-Allah. Tetapi kemusykilan yang ditanya selepas kelas, ada orang jadi menanyakan berkenaan dengan kalau sekiranya ada 2 kampung dalam sur. Yang ni sekarang yang kita ada kampung, lepas itu kita ada tembok, ini bagi negeri, bagi satu negeri sebagai misal. Dalam negeri tersebut ada 2 kampung yang berbeza. Sekarang kita mengambil iktibar sur ataupun keluar daripada kawasan kampung. Di sini penulis Fathul Mu'in yang mengatakan keluar daripada kawasan kampung. Ini kita membicarakan dalam kelas. Jadi kemusykilannya ada berkenaan dengan Singapura. Yakni Singapura ini kita menganggap Singapura satu kampung. Betul ke tidak? Tetapi ada orang yang ini mengatakan ini misalan, kita boleh melihat mungkin yang di Singapura ini lebih dari satu kampung. Tetapi kebiasaan ini ulama kita di sini, mereka menganggap boundary Singapura ini seperti sur, hukum sur. Jadi bilakah kita musafir, kalau kita orang Singapura, bila kita musafir, bila kita keluar daripada Singapura. Bila kita keluar daripada Singapura. Tetapi kalau sekiranya kita mengatakan di dalam Singapura ini misalnya kita ada 2 kampung dan kita dapat membezakan kampung yang pertama daripada kampung yang kedua, maka di sini dia mengambil hukum yang berbeza. Orang yang tinggal di kampung yang pertama, dia menjadi musafir apabila dia keluar daripada kampung yang pertama, bukan yang keluar daripada kawasan yakni boundary negeri tersebut. Kalau ada whiteboard ini saya akan draw. Tetapi anda boleh faham insya-Allah, ya. Maka kemusykilan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan Singapura. Sebab sebahagian yakni para asatidzah yakni yang dulu, mereka mengatakan di Singapura ini lebih daripada satu kampung. Jadi permulaan ini safar bukan keluar ini Singapura, tapi keluar ini daripada kampung. Cuma zaman sekarang ini keadaan yang mungkin berbeza. Apa sebabnya? Sebab kita tidak dapat membezakan. Sebab kawasan yang perumahan ini di Singapura berdekatan antara satu dengan yang lain. Melainkan kalau kita dapat membezakan misalnya ini Tampines ini dengan Pasir Ris, dia terkeluar daripada kawasan yang ini tempat yang lain. Yang ini misalnya perumahan ini di kawasan
Tampines Seri Misalan, dia di satu kawasan. Selepas itu kita dapat membezakan kawasan di perumahan, maka ini kita boleh mengambil hukum satu kampung. Tetapi kalau sekiranya rumah ini bercantum, ini Tampines bercantum dengan Pasir Ris, bercantum ini dengan Sengkang, bercantum dengan Punggol, kita tidak boleh membagikan dia sebagai satu kampung. Apa sebabnya? Sebab apabila berlaku percantuman yang di antara perumahan. Jadi penulis yang di Fathul Mu'in dalam Fathul Mu'in mengatakan kalau sekiranya ada dua kampung dalam sur, syaratnya adalah ia dapat yang dibezakan. Maka soalan ini yang saya menanyakan adalah sama ada kita dapat membezakan kawasan perumahan yang di Singapura ataupun kita tidak dapat membezakan. Ini yang ini kita punya homework. Boleh insya-Allah. Jadi homework ini apa kita nak kena buat? Lihat ini kepada map Singapura ini, lihat. Kita boleh bezakan ke tidak boleh bezakan. Wallah ini bisawab. Tapi yang ini untuk play safe, kita menganggap yang ini kawasan yang ini boundary yang di Singapura itu lebih mudah ya. Tak payah yang ini kita nak pening-pening kepala. Tetapi perbezaan ini boleh berlaku. Di sebagian orang ini mungkin yang dia boleh berhujah dengan perkara ini. Baik, itu saja yang ini saya nak bicarakan berkenaan dengan beberapa soalan ini yang ditujukan. Sekarang ini kita pergi kembali kepada mana kita berhenti. Boleh kita baca insya-Allah. Bismillah. Muka surat 323 masih dalam bab syarat jamaah. Pada yang mengatakan demikian pula tidak boleh bagi orang musafir. Mendapat Ustaz? Dan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian atau baca daripada tidak disyaratkan harus melewati perkebunan. Boleh kita baca dari situ 322 macam. Kita meraja sedikit. Tidak disyaratkan? Ya Ustaz, tidak disyaratkan. Yang ini penulis ini membicarakan berkenaan dengan kebun. Sekarang yang di misalan, kita kalau ada kawasan perumahan, luar kawasan perumahan ada kebun, sawah padi 1 km, 2-3 km misalnya, sawah padi. Biasanya sawah padi ini dia di luar kampung, betul ke tidak? Yang di sawah padi dia di luar kota. Jadi sekarang kalau orang ini yang tinggal dalam kota ini, dia nak musafir, adakah disyaratkan dia nak kena lepas kebun, dia nak kena lepas sawah padi, ataupun dia lepas daripada akhir rumah yang di dalam kampung tersebut? Di sini penulis yang mengatakan tidak disyaratkan dia melepasi perkebunan, tidak disyaratkan ini dia melepasi tanah lapang. Sebab kebun dan tanah lapang bukan yang dikirakan yang daripada tempat yang ditinggal, dia di luar kota. Nah, Surat 322 tidak disyaratkan harus melewati perkebunan sekalipun mengitari atau bersambung dengan balad. Sekalipun dia bersambung dengan balad. Balad di sini maksudnya apa? Kampung ataupun negeri. Betul ke tidak? Walaupun dia bersambung. Ini apa maksud bersambung? Yang maksudnya sawah padi ini misalnya dia permulaannya daripada perumahan. Dan dia bersambung 10 km sawah padi. Kalau kita pergi tempat di Thailand misalnya, sawah padi ini besar. Sawah padi ini mungkin 12 km, 13 km daripada kampung mereka. Maka tidak disyaratkan mereka melepasi sawah. Jadi permulaan ini safar apabila dia melepasi rumah. Akhirnya ini rumah dalam kampung. Ayo. Dua desa yang menurut penilaian umum masih bersambung dianggap sebagai satu desa. Ini kemusykilan yang kita di Singapura. Dua desa bersambung, yakni dua kampung bersambung, dianggap satu. Kalau ia bersambung, melainkan kalau kita dapat memisahkannya. Tamam? Jadi ini masalah kita nak faham dengan baik. Sebab kita di Singapura juga kita boleh dia dekat dengan ini dengan kita. Ayo. Sekalipun namanya berlainan, kalau sudah berpisah sekalipun hanya sedikit, maka cukuplah musafir melewati desanya sendiri. Nah, kalau ia dapat dipisahkan walaupun sedikit, tapi kita boleh nampak perpisahannya. Khalas, kita mengatakan ini dua desa yang berbeza. Jadi musafir bagi tiap-tiap desa, bila dia menjadi musafir, apabila dia keluar daripada desanya. Jadi kita tidak mencantumkan ini dua desa ini menjadi satu. Ayo. Jamak dan kasar tidak boleh dilakukan oleh musafir yang menempuh perjalanan yang jaraknya kurang, iaitu tidak sampai memakan waktu perjalanan sehari semalam. Ini kita telah membicarakan, tak perlu kita ulang ya. Jadi kita mengatakan sikit lebih kurang 82 km, 86 km kita ada perbezaan.
Ada ulama mengatakan 86, ada 82 ini dan sebagainya. Yang itu boleh save ini 90 km. Jadi kalau destinasi kita 90 km, baru kita boleh melakukan jamak dan pasar. Ayo. Dengan ukuran perjalanan membawa muatan, iaitu bebanan juga menghitung waktu istirahatnya secara wajar, misalnya sekadar istirahat, makan dan solat. Ini saya telah syaratkan, tak perlu saya syaratkan, insyaAllah ya, tak ada masalah. Nah, teruskan. Memakan waktu perjalanan sehari semalam dengan ukuran perjalanan membawa muatan bebanan juga menghitung waktu istirahatnya secara wajar, misalnya sekadar istirahat, makan dan solat. Ayo. Jadi ini kita mengatakan hari ini khalas, kita mengatakan 86 km. Senang, 86 km. Sebab ini penulis ini Fathul Mu'in, dia masih mengambil ini iktibar ini pada zaman Nabi SAW. Bagaimana ulama kita mendatangkan kadar kilometer yang kita ada hari ini. Mereka mengambil iktibar satu hari perjalanan 24 jam, mengambil iktibar masa rehat, makan ini dan minum dan salat. Yang ini berapa jauh caravan yang ini boleh sampai. Jadi kadar ini 82 ataupun 86 km. Ayo. Begitu juga tidak boleh bagi budak yang melarikan diri dari majikannya, musafir penghutang yang mampu melunasi hutangnya tanpa mendapat izin dari pihak penghutang. Ini yang kita berhenti pada minggu lepas. Jadi pengajian kita hari ini bermula di sini ya. Sekarang ini kita perlu ini faham 3 jenis musafir. Musafir yang melakukan maksiat terbagi kepada 3 bahagian. Jadi mungkin aku tulis ini sebab dalam kitab ini tidak ada, tapi cuma penulis sebut salah satu daripada ini. Jenis ini yang pertama adalah musafir bis safar. Musafir bis safar, yakni dengan ba bis safar. Jadi kita tulis ini di sini, dia adalah seorang musafir yang niat melakukan maksiat dalam safarnya. Yakni dia memang keluar negeri nak melakukan maksiat. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Kita menanyakan kenapa nak pergi Kuala Lumpur? Sebab na'udzubillah min zalik, nak judi. Jadi nak pergi Genting yang judi, lepas itu balik. Jadi pergi sana nak judi saja. Ini kita mengatakan musafir al-asi. Dia asi bis safar. Ada perkataan asi. Asi maksudnya yang melakukan maksiat. Asi bis safar. Bagi orang ini tidak ada jamak dan tidak ada kasar baginya. Tidak ada jamak dengan tidak ada kasar. Dia nak ada solat 4-4 pada waktunya. Sebab dia melakukan maksiat dan rukhsah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Seperti mana kita mengatakan, rukhsah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Kalau hari Jumaat wajib solat Jumaat, dia tidak boleh mengatakan saya musafir. Wajib kan dia nak kena solat, nak kena solat hari Jumaat. Sapu khuf ini tak boleh 3 hari. Tidak diberikan ini rukhsah ini kepada, tidak diberikan rukhsah ini kepada dia. Ini adalah jenis yang pertama. Yang kedua, al-asi fis safar. Fa dengan fi. Fa ya, bukan bi. Al-asi fis safar. Al-asi fis safar. F-I. Nampak tak? Dalam bahasa Arab ini kita beza dia punya conjunction. Kalau kita tukar ba kepada fi, makna yang ini terbalik terus. Kalau ba kita mengatakan bis safar, seperti mana kita mengatakan dia pada awalnya nak melakukan maksiat, khalas kita mengatakan tidak boleh, tidak ada rukhsah baginya. Tetapi al-asi fis safar, ini adalah orang yang niatnya baik. Yakni dia nak musafir, misalnya dia mengatakan saya nak ziarah saudara saya di Kuala Lumpur. Ziarah. Tidak ada masalah, ziarah ini boleh jamak dan boleh safar. Akan tetapi dia asi fis safar. Apa maksudnya? Dalam perjalanan dia melakukan maksiat. Dalam perjalanan dia melakukan maksiat. Tapi niatnya bukan maksiat. Niat safar ini bukan maksiat. Dia safar ini untuk ziarah. Tetapi dalam perjalanan dia mengumpat orang. Dalam perjalanan dia mencuri, sebagai misal. Dia nampak ini misalan beg duit orang ke handphone dan dia mencuri. Sekarang kita menanyakan soalan, dia melakukan maksiat sekarang. Dia boleh jamak dan kasar tak macam ini?
Dia niat ini pergi Kuala Lumpur untuk apa? Untuk ziarah mak dia misalnya, ibu ni ada di Kuala Lumpur. Jadi dia nak ziarah ini ibu dia. Dalam perjalanan dia melakukan maksiat. Ini kita mengatakan al-asi fi safar. Apa bezanya? Kalau bis safar niat dia nak melakukan maksiat, safar maksiat. Tapi fi safar, safarnya bukan maksiat, tetapi dia melakukan maksiat dalam perjalanan. Maka al-asi fi safar diberikan rukhsah. Dia boleh jamak dan qasar walaupun dia melakukan maksiat. Tapi mungkin antum menanyakan kenapa yang ini dibolehkan di jamak dan qasar sedangkan ini dia melakukan maksiat. Ulama kita mereka mengatakan kebiasaannya orang yang ini biasa melakukan maksiat. Yang ini maksudnya kebiasaannya ramai orang tidak dapat menahan diri mereka daripada melakukan maksiat dalam safar. Kebiasaan. Siapa yang tidak melakukan maksiat? Ini misalnya mengumpat ini maksiat. Satu orang ini misalnya dalam perjalanan dia lihat aurat wanita, dia melakukan maksiat. Jadi ramai orang tak terlepas daripada maksiat. Ramai orang yang tidak terlepas daripada maksiat. Maka dalam keadaan ini seperti ini tetap yang dia diberikan rukhsah. Sebab kalau kita mengatakan orang yang melakukan maksiat tidak diberikan rukhsah, nampaknya tak ada orang yang boleh melakukan jamak dan qasar. Melainkan yang ini masya-Allah ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Betul ke tidak? Sebab siapa, soalan kita menanyakan siapa yang ini yang mampu garanti yang ini misalnya dia tidak melakukan maksiat. Nampak? Sebab kita ini melakukan maksiat ini selalu jadi susah. Maka di sini Islam ini memberikan pelonggaran. Dibolehkan ini dia melakukan jamak dan qasar. Ini adalah jenis yang kedua. Jenis ini yang ketiga adalah al-asi bis safar fis safar. Dua-dua sekali. Al-asi bis safar fis safar. Al-asi bis safar fis safar. Ini adalah jenis dari satu orang ini dia niat maksiat pada awal ni, tapi selepas itu dia taubat. Dalam perjalanan dia taubat. Dalam perjalanan yang ini dia melakukan taubat. Yang ini dia mengatakan saya nak pergi Kuala Lumpur nak berjudi. Tapi apabila dia sampai di Batu Pahat, kawan dia berdakwah kepada dia, mana kena pergi Kuala Lumpur, kenapa judi? Nah, astagfirullahalazim. Kerana bertaubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan kawan ini berdakwah ni. Dan akhirnya dia tak jadi dia pergi ke Kuala Lumpur. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Batu Pahat. Sekarang boleh dia berjamak dan qasar atau tidak? Kita kena lihat destinasinya. Destinasinya Kuala Lumpur dan dia sekarang bertaubat di Batu Pahat. Batu Pahat ini dengan Kuala Lumpur lebih daripada 2 marhalah ke tidak? Kalau ia lebih daripada 2 marhalah, dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar dalam perjalanannya daripada Batu Pahat ke Kuala Lumpur. Tapi perjalanan daripada Singapura ke Batu Pahat tak boleh. Apa sebabnya? Sebab yang ini dia niat yang ini melakukan maksiat. Jadi ini adalah 3 jenis orang yang melakukan maksiat dalam safar. Boleh insya-Allah. Sekarang ini kita kembali kepada kitab Fathul Muin. Beliau ini membicarakan tentang al-asi bis safar. Seperti apa beliau mengatakan, begitu juga tidak boleh bagi budak yang melarikan diri. Budak yang dimaksudkan di sini, saya tak tahu minggu lepas kita dah bahas membicarakan ini ke tidak. Budak di sini maksudnya hamba ya. Hamba melarikan diri, maksiat. Hamba melarikan diri yang ini maksiat. Maka melarikan diri berdosa. Maka tidak dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar sebab yang ini dia melakukan maksiat daripada awal. Daripada awal yang disafar ini adalah safar maksiat. Ini adalah misal yang pertama. Yang kedua, musafir yang hutang. Ini kita belum membicarakan. Musafir yang hutang. Sekarang satu orang ini misalnya dia ada hutang. Dan hutang dia hari ini dia nak bayar. Tapi dia tak bayar. Besok dia dah beli tiket yang ni untuk keluar negeri. Kita mengatakan kalau sekiranya dia belum lagi melunaskan hutangnya setelah datang ajal ni, yang ni datang masa untuk dia melunaskan hutang dan dia tidak melunaskan hutang, maka diharamkan yang ni dia keluar negeri sehingga dia melunaskan hutangnya. Sehingga dia melunaskan hutangnya ataupun dia mendapatkan keizinan daripada orang yang dia berhutang untuk dia keluar negeri. Tapi kalau sekiranya dia keluar ini senyap-senyap,
maka ini al-asi bis safar, dia tidak boleh melakukan jamak dan qasar. Boleh insya-Allah. Jadi jenis yang hutang ni adalah hutang yang tunai. Kita ada hutang, ada dua jenis ya, hutang yang tunai dengan hutang yang bertempoh. Kalau sekiranya hutangnya dia nak kena bayar September misalnya, sekarang Februari, dia nak pergi umrah, tetapi dia ada hutang orang, tapi bila dia kena bayar? September. Ini tidak ada masalah, sebab sekarang belum lagi masa ni untuk dia wajib ini membayar hutangnya. Tetapi kalau sekiranya dia nak kena melunaskan hutangnya dalam bulan ini Februari dan dia tidak melunaskannya, maka ini kita mengatakan al-asi bis safar. Kalau sekiranya dia keluar negeri tanpa yang melunaskan hutang, jadi dia mesti mendapatkan keizinan daripada orang yang dihutang, mengatakan berikan saya tempoh, nanti saya balik negeri, saya balik, saya akan bayar awak. Orang mengatakan baiklah, khalas, dibolehkan ini dia, dibolehkan ini baginya untuk dia keluar negeri. Jadi di sini penulis mengatakan musafir penghutang yang mampu melunasi hutangnya tanpa mendapat izin daripada pihak yang penghutang. Yani dia boleh bayar hutang tapi dia sengaja tak nak bayar. Haram ini ke atas ni. Dan dia tidak mendapatkan keizinan daripada orang yang dia hutang, maka dia kalau keluar dia asi bis safar. Tidak dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar. Selepas itu beliau mengatakan demikian pula tidak boleh bagi orang musafir yang perginya semata-mata ingin melihat negara. Ini kita nak kena pay attention ini sedikit. Ini pendapat Syekh Ibn Hajar. Kalau satu orang ini misalnya dia mengatakan saya nak musafir. Kenapa awak nak musafir? Sebab saya nak tengok negeri ini macam mana. Ini mengikut pendapat yang asah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi pendapat yang mu'tamad. Tidak dibolehkan baginya melakukan jamak dan qasar. Kalau sekiranya dia mengatakan saya setakat nak lihat negeri ini. Dan misalnya dia nak pergi India misalnya. Kenapa dia nak pergi ke India? Saya nak lihat ini India ni macam mana negerinya. Pendapat yang asah tidak dibolehkan dia melakukan jamak. Dia melakukan jamak dan qasar. Itu sebab ulama kita mengatakan kalau kita nak melakukan sedemikian, pasang niat yang lain. Ini jangan hanya niat dan lihat negeri. Jadi apa yang kita nak niat? Kita niat ini kita pergi ke sana, kita nak ziarah ulama. Kita nak ziarah saudara kita yang beragama Islam, walaupun kita tidak ada saudara tapi kita nak ziarah orang Islam yang di sana. Kita nak ziarah maqam. Betul ke tidak? Jadi ini sudah menjadi niat salihah. Maka kita keluar daripada khilaf. Ini adalah pendapat yang asah kita mengatakan. Muqabil yang asah pendapat yang kuat juga dalam mazhab mengatakan dibolehkan. Jadi kita ada khilaf ini di antara ashab Syafi'i. Berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu dia musafir dengan niat setakat nak melihat negeri. Pendapat yang mu'tamad tidak dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar. Itu sebab digalakkan kita memasangkan niat yang lain. Jangan kita setakat nak niat negeri. Lihat apa? Lihat negeri sahaja, tetapi kita memasangkan niat yang lain. Boleh insya-Allah ya. Jadi beliau mengatakan menurut pendapat yang asah. Pendapat yang asah adalah pendapat ashab Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'i. Itu cerita. Jadi maksudnya di sini adalah khilaf di antara ashab Syafi'i. Jadi bila kita ada pendapat yang asah, kita ada pendapat muqabil. Muqabil ini maksudnya yang bercanggah dengan pendapat asah, juga pendapat yang kuat yang boleh diamalkan, yang mengatakan dibolehkan kita melakukan jamak dan qasar walaupun kita niat melihat ini negeri. Boleh faham insya-Allah ya? Nah, teruskan bepergian. Bepergian dianggap sudah berakhir dengan kembalinya musafir di tanah kelahirannya, sekalipun hanya lewat saja atau sampai di tempat tujuan lain dan berniat bermukim di sana dalam waktu tidak tertentu atau selama 4 hari penuh, atau dia mengetahui bahawa di tempat tersebut kebutuhannya tidak dapat terpenuhi dalam waktu 4 hari. Jika masih mengharap tujuannya akan berhasil sewaktu-waktu, maka dia boleh mengqasar solat selama 18 hari. Sekarang kita akan membicarakan tentang perkara yang lainnya. Jadi kita telah membicarakan permulaan safar. Kita telah membicarakan tentang
penghalang-penghalang yang tidak membolehkan seseorang itu melakukan jamak dalam pasar. Jadi kita telah membicarakan jenis-jenis asib, orang yang melakukan maksiat, ada yang tidak dibolehkan jamak dan pasar dan sebagainya. Sekarang ini penulis ini mengatakan, bilakah masanya kita sudah tidak boleh melakukan jamak dan pasar? Jadi sekarang ini kita musafir sekarang. Jadi sampai bila kita nak jamak dan pasar? Sampai bila dibolehkan kita melakukan jamak dan pasar? Jadi penulis ini mengatakan bepergian dianggap sudah berakhir dengan kembalinya musafir di tanah kelahirannya. Kita tinggal di Singapura misalnya, kita keluar negeri, apabila kita kembali ke Singapura sudah tidak dibolehkan kita melakukan jamak dan pasar. Sebab ini kita mustautin ini di sini. Jadi kita pergi Kuala Lumpur misalnya, kita pergi Kuala Lumpur selama 1 hari. Apabila kita keluar Singapura, kita boleh melakukan jamak dan pasar, tidak ada masalah. Dalam perjalanan jamak dan pasar. Kita nak tinggal Kuala Lumpur 1 hari, Masya Allah, 1 hari di Kuala Lumpur jamak dan pasar. Selepas itu kita kembali ke Singapura. Dalam perjalanan kita boleh melakukan jamak dan pasar. Bilakah kita sudah tidak boleh melakukan jamak dan pasar? Apabila kita sampai di Singapura. Apabila kita sampai di Singapura sudah tidak dibolehkan kita melakukan jamak dan pasar. Kesilapan ini sebagian orang dia niat jamak takhir, selepas itu jamak takhir dia solat kat Singapura. Ini adalah kesilapan. Solat menjadi qada terus. Bukan ini bukan jamak takhir. Sebab yang ini dia bukan lagi musafir. Jadi bila kita jamak takhir dalam perjalanan balik, hendaklah kita melakukan solat jamak sebelum masuk Singapura. Jangan kita melakukan solat jamak ini di Singapura. Sebab kita sudah yang ini menjadikan solat itu solat qada. Ini bukan dari solat ini adaan. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi ini adalah perkara yang pertama, apabila seseorang itu kembali ini kepada tanah airnya. Perkara yang kedua, beliau mengatakan sekalipun hanya lewat sahaja atau sampai di tempat tujuan lain dan berniat mukim di sana dalam waktu tidak tertentu atau selama 4 hari penuh. Jadi berkenaan dengan negeri kita tidak ada masalah, bersenang kita faham. Apabila kita sampai Singapura dah tak boleh jamak dan pasar. Walaupun kita berlalu saja. Kita transit ini misalnya. Kita naik kapal terbang yang di Singapura pergi Kuala Lumpur, lepas itu Kuala Lumpur kita nak pergi misalnya Jeddah, tapi kembali Singapura pula flight. Lepas itu pergi Jeddah. Bila masuk ini Singapura transit. Tidak dibolehkan kita melakukan jamak dan pasar di Singapura walaupun kita masih musafir. Nampak tak? Walaupun ini kita berlalu. Perkara yang seterusnya penulis membicarakan tentang kalau kita bermukim. Ini kita nak kena pay attention sikit ya masalah ini. Kita sampai destinasi. Sekarang ini saya nak pergi Kuala Lumpur. Jadi saya menanyakan diri saya, berapa lama saya nak tinggal ini di Kuala Lumpur? Berapa lama saya nak tinggal di Kuala Lumpur? Kalau sekiranya kita mengatakan kita nak tinggal ini di Kuala Lumpur selama 7 hari. Apabila kita sampai di Kuala Lumpur, sudah tidak dibolehkan kita melakukan jamak dan pasar. Apa sebabnya? Sebab kita dah exceed dia punya waktu. Dia punya maksimum kita mengatakan kalau sekiranya seseorang itu tinggal di sebuah negeri 4 hari dan lebih, tidak termasuk hari sampai dan hari keluar, tidak dibolehkan dia melakukan jamak dan pasar. Ini yang disebutkan oleh penulis di sini, arba'at ayyam. 4 hari dan lebih. Maksudnya kalau 3 hari boleh tak? 3 hari masih boleh lagi. Kalau 3 hari dia masih boleh jamak dan pasar. Tapi kalau 4 hari dah tak boleh lagi. 4 yang ini ke atas. Jadi macam mana kita nak faham ini? Sekarang ini misalnya saya sampai di Kuala Lumpur pada hari Isnin. Misalnya ini saya keluar pagi daripada Singapura pagi hari Isnin. Saya sampai di Kuala Lumpur pada pukul 5 petang. Hari Isnin tak kira. Hari Isnin hari sampai kita minus. Sekarang kita kira daripada hari apa? Kita kira daripada hari Selasa. Dari hari Selasa ada hari yang pertama. Rabu adalah hari yang kedua. Khamis hari yang ketiga. Jumaat ini hari yang keempat. Kalau kita keluar pada hari Sabtu, maksudnya daripada awal kita dah tak boleh jamak dan pasar, sebab ini dah sampai 4 hari. Tapi kalau kita keluar pada hari Jumaat,
Kalau kita keluar, misalnya kita niat ini lepas solat Jumaat, jadi kita nak balik Singapura. Sekarang di antara hari Isnin dengan hari Jumaat, kita tak kira hari Isnin, kita tak kira hari Jumaat. Berapa hari di antaranya? Kita ada Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari. Ini boleh jamak dan qasar. Tapi kalau kita keluar hari Sabtu, tak boleh jamak dan qasar. Jadi kalau kita niat, misalnya kita sampai Kuala Lumpur pada hari Isnin dan kita nak keluar pada hari Sabtu, tidak dibolehkan kita melakukan jamak dan qasar apabila kita sampai border Kuala Lumpur, bukan sampai hotel. Jadi kita sampai border Kuala Lumpur. Border. Jadi kalau kita naik kereta, bila kita dah sampai di, biasa kalau highway kan, nanti dia akan ada sign, Kuala Lumpur lagi 10 km misalnya. Yang ni kita dah sampai, yang ni dia punya kawasan yang di Kuala Lumpur, sudah tidak dibolehkan kita melakukan jamak dan qasar. Tapi kalau kita belum lagi sampai di Kuala Lumpur ini, misalnya kita masih di Seremban, tidak ada masalah, kita boleh melakukan jamak dan qasar. Jadi saya harap kita boleh faham insya-Allah ya. Ada sebagian jemaah yang ini dia keliru tentang perkara ini. Dia menyangkakan hari 3 hari yang pertama kita boleh lakukan jamak dan qasar. Tetapi selepas 3 hari dah tak boleh jamak dan qasar. Yang ini dia niat nak tinggal 10 hari misalnya. Dia niat nak tinggal 10 hari di Kuala Lumpur. Dia sampai Kuala Lumpur yang ini pada hari Isnin. Hari Isnin dia jamak dan qasar. Hari Selasa dia jamak dan qasar. Hari Rabu dia jamak dan qasar. Hari Khamis dia mengatakan sekarang dah tak boleh jamak dan qasar. Sebab hari 3 hari yang pertama sekali kita boleh jamak dan qasar. Dia nak tinggal berapa hari? 10 hari. Ini salah faham. Ini kita mengatakan awak nak qada balik salat yang awak qasar dan yang dijamak. Sebab qasar ini tidak sah, jamak ini juga tidak sah. Nak kena qada ke tidak? Nak kena qada. Jadi kita dah kena faham ini perkara ini dengan baik. Beza kalau satu orang misalnya dia mengatakan saya sebenarnya nak tinggal 1 hari saja. Tetapi bila dia sampai Kuala Lumpur, dia change dia punya mind. Sekarang ada orang yang mengatakan saya nak pergi Kuala Lumpur, saya nak ziarah ini mak saya misalnya, lepas itu saya nak keluar pada keesokan harinya. Jadi bila dia sampai di Kuala Lumpur, dia melakukan jamak dan qasar lepas 1 hari. Tapi apabila keesokan harinya maknya mengatakan tinggallah lama sikit, takkan kau tinggal lagi 1 hari, dah lama yang ni engkau tak datang sini sebagainya. Jadi dia mengatakan baiklah, nak tinggal lagi 5 hari yang ni misalnya, nak tinggal lagi 5 hari. Jadi apabila dia niat ada 5 hari, daripada situ sudah tidak dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar. Bagaimana dengan jamak dan qasar pada hari Isnin? Sah. Sebab niatnya adalah untuk tinggal 1 hari. Tapi apabila dia mengubah yang niat, jadi kepada 10 hari misalnya, daripada masa dia mengubah niat, sekarang kita mengatakan dia sudah mukim, dia bukan musafir lagi. Boleh insya-Allah? Ada siapa yang ada soalan setakat ini? Tidak ada ya? Jadi kita harus faham, mukim yang dimaksudkan adalah seseorang yang tinggal di sebuah tempat 4 hari dan lebih, tak termasuk hari sampai dan hari keluar. Ini kita nak kena hafal ini seperti hafal suratul Fatihah. Lebih-lebih lagi orang yang selalu jadi musafir. Ini wajib yang dia nak kena faham, wajib. Jangan jadi kita tak tahu ini apa itu mukim. Sebab masih ada orang yang kita lihat kadang-kadang ada orang yang kesian, yang dia tak belajar. Jadi tiap-tiap kali dia musafir, dia tanya soalan. Tiap-tiap kali dia nak musafir, dia tanya soalan. Sebenarnya kalau dia belajar, dia tahu. Betul ke tidak? Tetapi kalau kita tidak belajar, datang syak. Saya ni boleh safar, saya boleh fasal ke tak boleh fasal. Saya sekarang ini kat sini, boleh tak saya jamak ke tak boleh jamak. Saya transit ini dekat Melbourne, boleh tak saya jamak ke tak boleh jamak. Masya Allah, yang ni penat ini macam ini. Sebab tiap-tiap kali dia di sebuah tempat, dia WhatsApp ini misalnya tanya, boleh jamak ke tak boleh jamak. Ini bukan caranya ya. Caranya yang kita nak faham ini masalah ini. Apabila kita faham, dia formula, jadi senang. Boleh insya-Allah. Taib. Ada orang mungkin menanyakan soalan ini. Saya sebab biasa jemaah tanya soalan ini. Sekarang satu orang ini misalnya dia musafir, tapi dia bukan nak pergi 1 tempat, dia nak pergi 3 tempat. Dia mengatakan saya daripada Singapura, saya nak pergi Kuala Lumpur. Lepas Kuala Lumpur, saya nak duduk Kuala Lumpur 10 hari. Lepas ini saya duduk ini Kuala Lumpur 10 hari, saya nak pergi Pahang. Lepas itu saya nak duduk ini Pahang lagi 10 hari. Lepas itu saya nak pergi Kedah. Lepas itu saya duduk 10 hari misalnya. Ini untuk kita senangkan faham. Dia sekarang ini macam mana sekarang? Kita mengatakan dia daripada Singapura ke Kuala Lumpur, dalam perjalanan dia boleh jamak dan qasar, tidak ada masalah. Apabila dia sampai Kuala Lumpur, dia sudah mukim, sebab nak tinggal berapa hari? 10 hari.
dia tidak boleh melakukan jamak dan qasar. Selepas itu dia nak pergi Pahang di antara Pahang dan Kuala Lumpur, lebih daripada 2 marhalah. Dalam perjalanan dia boleh jamak dan qasar, sebab ini adalah safar jadid, ini adalah safar yang baru. Jadi kita mengatakan kepada dia, lupakan Singapura, ya, lupakan Singapura. Sekarang yang ini kita lihat di antara Kuala Lumpur dengan Pahang, di antara Kuala Lumpur dengan Pahang, lebih daripada 2 marhalah ke tidak lebih daripada 2 marhalah? Lebih daripada 2 marhalah. Dalam perjalanan boleh jamak dan qasar. Apabila sampai Pahang, berapa hari dah duduk Pahang? 10 hari. Tidak boleh jamak dan qasar. Apa sebabnya? Sekarang sudah mukim kembali. Jadi dalam perjalanan musafir, apabila sampai Pahang, dia mukim kembali. Sekarang yang ini nak tinggal 10 hari di Pahang, tidak boleh jamak dan qasar. Lepas itu dia mengatakan nak pergi Kedah pula, 10 hari kat Kedah. Sekarang Pahang yang ini dengan Kedah, lebih daripada 2 marhalah ke tidak lebih daripada 2 marhalah. Maka dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar dalam perjalanan. Apabila dia sampai Kedah, boleh melakukan jamak dan qasar atau tidak? Tidak boleh dia melakukan qasar. Apa sebabnya? Sebab dia sudah mukim. Ini kalau kita mengatakan 10 hari, 10 hari, 10 hari. Tapi kalau dia mengatakan saya nak tinggal Kuala Lumpur 1 hari, lepas itu saya nak pergi Pahang 1 hari, lepas itu saya nak pergi Kedah 1 hari, Masya Allah, kita mengatakan jamak dan qasar pada kesemua keadaan. Sama ada awak di Kuala Lumpur ke, awak di Pahang ke, ataupun yang ni awak di Kedah. Sebab awak adalah musafir, awak bukan mukim. Sebab niat awak 1 hari saja. Kita mengatakan jamak dan qasar all the way. Jamak dan qasar di mana saja yang ni awak berada. Kalau dia mengatakan 1 hari sana, 1 hari sini, ataupun 2 hari di sini, 3 hari di sana, tak termasuk hari sampai dengan hari dan hari keluar. Jadi ini cara kita faham ini masalah ini. Lagi satu soalan pula adalah berkenaan dengan kalau dia niat balik pula. Dia dalam perjalanan, lepas itu change of mind. Dia nak pergi Kuala Lumpur, tapi apabila sampai Batu Pahat, hati tak sedap nak balik Singapura. Tak jadi nak pergi Kuala Lumpur. Macam mana pula sekarang? Jadi apabila dia niat ini untuk kembali ini ke Singapura, dan dia mula untuk kembali ke Singapura, sekarang ini kita mengatakan telah putus safarnya. Safarnya ke Kuala Lumpur sudah putus. Sekarang daripada Batu Pahat ke Singapura, safar yang baru. Sekarang kita menandakan soalan, Batu Pahat Singapura lebih daripada 2 marhalah ke tidak lebih daripada 2 marhalah? Lebih daripada 2 marhalah. Dalam perjalanan pulang, dia boleh tetap melakukan jamak dan qasar. Sebab ini adalah safar yang baru. Kita kira daripada Batu Pahat. Boleh insya-Allah. Tetapi kalau di JB dia change of mind pula. Dia nak pergi Kuala Lumpur, tapi lepas itu di JB dia jamak dan qasar. Lepas jamak dan qasar, dia nak balik Singapura. Sekarang ini dia boleh melakukan jamak dan qasar? Sudah tidak boleh lagi. Sebab ini kurang daripada 2 marhalah JB. Maka dia nak kena balik ini Singapura, tidak dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar. Sebab ini dikirakan safar ini yang pendek. Tapi bagaimana jamak dan qasar tadi dia melakukan tadi? Sah. Sebab bila dia melakukan tadi jamak dan qasar, niatnya adalah yang ini ke Kuala Lumpur, niatnya adalah safar. Boleh faham insya-Allah? Sekarang ini kita pergi kepada seterusnya. Seterusnya pun kita nak kena pay attention sedikit, ya. Ini ada agak berbeza sedikit. Penulis ini dia mengatakan, atau dia mengetahui bahawa di tempat tersebut kebutuhan ni maksudnya memerlukan, ya, dia memerlukan, tidak dapat terpenuh dalam 4 hari. Yang ni satu orang, ini perkara yang sama. Yang ni satu orang misalnya dia mengatakan dia kalau pergi Kuala Lumpur confirm lebih daripada 4 hari. Ini kita mengatakan dah tak boleh jamak dan qasar lebih sampai Kuala Lumpur. Walaupun dia mengatakan tapi saya tak tahu berapa hari, tapi saya tahu lebih daripada 4 hari. Ini tidak boleh melakukan jamak dan qasar. Boleh faham insya-Allah? Sekarang ini dia mengatakan dia nak pergi Kuala Lumpur. Kita menanyakan misalnya nak Kuala Lumpur berapa hari di Kuala Lumpur. Dia mengatakan saya tak tahu berapa hari, tapi confirm lebih daripada 4 hari. Ini khalas, kita mengatakan apabila awak sampai Kuala Lumpur, awak tidak boleh melakukan jamak dan qasar. Sebab awak sudah mengetahui yang awak akan tinggal lebih daripada 4 hari. Tetapi kalau dia mengatakan, akhir sekali, dia mengatakan dia tak tahu bila dia akan keluar daripada Kuala Lumpur, bila visanya ready, dia akan keluar daripada Kuala Lumpur. Ini dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar selama 18 hari, tak termasuk hari sampai dengan hari pergi. Kita nak kena membezakan dua situasi ini. Boleh insya-Allah? Ada beza, kita ada beza.
Satu orang mengatakan misalnya, saya nak duduk Kuala Lumpur, saya tak tahu berapa lama saya nak duduk Kuala Lumpur, tapi confirm lebih daripada 4 hari. Ini kita mengatakan tidak ada jamak dan qasar begini. Yani awak nak kena solat ini seperti biasa. Tapi kalau dia mengatakan saya ni nak pergi Kuala Lumpur, tapi saya pun tak tahu bila saya akan keluar daripada Kuala Lumpur. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Wallahu a'lam, ini saya tak tahu. Maka dalam keadaan ini seperti ini, dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar selama 18 hari. Sebab dia tidak mengetahui bila dia akan keluar. Jadi kita nak kena membezakan situasi yang pertama dengan situasi yang kedua. Kenapa kita mengatakan yang pertama tak boleh jamak dan qasar, sekarang pula 18 hari dia boleh jamak dan qasar? Masya Allah, perbezaan yang sangat besar. Satu tak boleh jamak dan qasar, lagi satu ini boleh 18 hari. Apa bezanya? Bezanya adalah yang pertama mengetahui berapa lama dia akan duduk ini di Kuala Lumpur. Walaupun dia tidak mengetahui 100%, tapi dia tahu lebih daripada 4 hari. Manakala yang kedua mengatakan bila masa dia boleh keluar, tak tentu. Bila saya dapat duit saya akan keluar Kuala Lumpur. Tapi selagi mana saya tak dapat duit saya tak boleh keluar daripada Kuala Lumpur. Maka orang seperti ini, kalau dia every time dia dalam keadaan yang speculate, maka dibolehkan dia melakukan jamak 18 hari. Kita kena faham ini, kenapa 18 hari? Mungkin ada daripada antum menanyakan, kenapa 18 hari, tak 17 hari ke, 16 hari, tak 21 ke? Kenapa yang di 18? Ia berdasarkan dengan peristiwa peperangan Hunain. Sebab Nabi SAW dalam peperangan Hunain, orang Islam ini menyangkakan mereka 2-3 hari mungkin dah boleh kalahkan yang musuh. Sebab orang Islam ini menyangkakan mereka dapat mengalahkan musuh. Tetapi masalahnya apabila mereka sampai di padang Hunain, mereka menghadapi masalah. Sebab dia punya terrain yang lain macam sikit. Dia kawasan gunungan. Jadi musuh ini dia sembunyi dekat gunungan dengan arrow. Jadi orang Islam tak nampak. Orang Islam ini menyangkakan mereka nak perang dengan kuda. Jadi apabila mereka berjalan ini dekat valley, tiba-tiba dia kena ambush. Jadi disebabkan peperangan yang sangat susah, baik mereka niat 2 hari boleh habis dari peperangan, akhirnya sampai 18 hari. Maka Nabi SAW melakukan jamak dan qasar 18 hari. Itu sebab ini kita dalam mazhab Imam Syafi'i berpegang kepada 18 hari. Ini adalah balik kepada peristiwa Hunain. Akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan kepada orang Islam. Dan antum boleh baca tentang kisah Hunain ini, kisah yang sangat penting. Sebab ini orang Islam pada ketika itu overconfident. Sebab orang army ramai, alat peperangan banyak, mereka overconfident. Jadi Allah SWT menguji mereka dengan ujian. Mereka kalah pada awal ni lagi. Dan Nabi SAW ditinggalkan seorang dalam medan pertempuran. Itu kisah Hunain. Tapi akhirnya alhamdulillah mereka kembali dan Allah memberikan kemenangan. Jadi insya-Allah masa pun dah sampai jam 10. Kalau ada siapa yang ada soalan, bolehlah tanya ini soalan yang terakhir. Ya. Ya. First kita niat baik lah. Ya. First niat baik, lepas tu kita dah solat jamak. Ya. Untuk apa kita Niat maksiat. Jadi sekarang ini soalan yang baik. Sekarang ini dia niat baik. Misalnya dia mengatakan saya nak pergi Kuala Lumpur ziarah saudara saya. Tetapi apabila dia dah melakukan jamak dan qasar, lepas tu dia sampai Batu Pahat. Bila dia sampai Batu Pahat, dia jumpa kawan dia ini ajak pergi kasino pula. Dia mengatakan kami saudara yang insya-Allah tahun depan ini boleh ziarah. Kita judi dulu. Dan dia tukar dia punya niat. Nauzubillah min zalik. Maka sekarang dia tidak dibolehkan baginya melakukan jamak dan qasar. Tetapi jamak dan qasar tadi dalam perjalanan sah. Sebab dia belum mengubah niat. Jadi kita mengambil iktibar daripada masa dia mengubah niatnya. Dah tidak boleh dia melakukan jamak dan qasar. Sebab sekarang dia sudah menjadi al-asi bis safar. Boleh insya-Allah. Ya.
Ya, dua makalah. Ini kita ada perbezaan sedikit. Ada ulama kita mengatakan 82. Ramai ini ulama kita mengatakan 86. 90 km is to play safe. 90 km insya-Allah ini tidak ada khilaf. Jadi kalau kita dah sampai 90 km, kita dah tak perlu risau. Tapi di antara 80 dengan 90 ni ada perbezaan sedikit. Sebab zaman Nabi SAW tak ada kilometer. Jadi ia berdasarkan kepada ijtihad. Jadi bila ijtihad, ulama kita berbeza pendapat dalam ini menghadkan. Baik, insya-Allah nampaknya kita tak ada masa pada zubat ni. Jadi kita doa insya-Allah. Sebab saya pun takut kalau lambat kesiankan Roger. Kesian dia punya masa 10. Sebab isyak masih lambat sebab kita. Cuma minggu depan bagaimana ya, kita nak masuk bab puasa ke ataupun kita nak terus habiskan ini bab qasar ini dan jamak? Kita boleh masuk bab puasa, kita boleh teruskan daripada tahun lepas. Sebab tahun lepas kita ada masuk bab puasa bulan Syaban. Apa dia? Oh, bukan buku yang ini. Ya. Kalau bab puasa kita kena nombor 2. Jadi mungkin nanti bawa saja. InsyaAllah nanti kita confirm. ونفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقهنا أهلنا وقرابتنا في ديننا مع لأهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما رزق كل حلالا دائما وعينات كل أتقيا علما نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكر بغنى منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مسلم منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه هدى اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرا وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نظر أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا والجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عيادة الشصب والحمد لله في البذل والتناهي ونتقبل على المسلمين على المتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بصالحات اعمالنا وآمن الله يكرم فضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم